Alhamdulillah telah selesai kita daripada bacaan Ratib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima daripada bacaan kita dan dijadikan asbab pelindung dan dijadikan asbab supaya Allah Subhanahu Wa Taala angkat daripada kita, daripada Malaysia, daripada seluruh dunia ini daripada wabak yang sedang melanda, iaitu COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Dan insya-Allah kita akan baca daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah karangan Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kita akan bersambung daripada muka surat 9 ataupun daripada bab perbahasan tentang akhirat, bersambung daripada Al-Mizan, neraca timbangan di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiratin Nafi'ah ila an qala, Baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang jujur di dalam setiap berita yang disampaikan daripada Allah Subhanahu wa taala berkenaan as-sirat, mizan, haud dan lain-lain perkara akhirat dan barzakh, seperti soalan dua malaikat, azab kubur dan nikmat di dalamnya. Sesungguhnya Al-Quran dan segala kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan itu adalah benar, malaikat adalah benar, syurga dan neraka adalah benar, serta segala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Naam. Sebelum saya mulakan daripada perbahasan berkenaan dengan Al-Mizan, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir dalam majlis zikir, kita dapat hadir dalam majlis ilmu, kita dapat ingat akan Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu pada bulan Zulqa'dah. Dan tidak lama lagi kita akan masuk dalam bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan bulan antara bulan mulia, bulan-bulan ataupun dipanggil bulan haji, bulan haji yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentangnya, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min ayyamil ashr wala layali afdal min layalihinna wa anna du'a fihinna la turad. Tidak ada suatu hari yang mana amalan salih itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan di dalamnya selain daripada 10 hari pertama daripada Zulhijjah, dan tidak ada malam yang lebih afdal daripada malam-malam Zulhijjah. Dan ad-du'a fihin, dan doa padanya, iaitu pada 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nak mengatakan bahawa 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini merupakan merupakan hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa-apa amalan yang dikerjakan, apa-apa amalan yang dilakukan di dalam bulan Zulhijjah ini sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyebutkan bahawa ada beberapa hari ataupun ada beberapa hari yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antaranya 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, antaranya 10 hari pertama daripada bulan Muharram, dan juga 10 hari pertama daripada bulan
daripada bulan Zulhijjah. Akan tetapi di antara 3 ini yang paling afdal sekali adalah 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Kerana apa? Kerana di dalamnya terkumpul 3 hari yang penting. Antaranya hari Tarwiyah, hari ke-8 daripada Zulhijjah, kemudian hari ke-9 hari Arafah, dan hari ke-10 itu hari Yaumun Nahar ataupun hari raya Idul Adha. Maka dengan keberkatan hari-hari tersebut menjadi agung hari-hari 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Dan 10 hari pertama daripada Zulhijjah seperti yang kita sebutkan bahawa iaitu amalan-amalan salih itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilakukan di dalamnya. Maka apa-apa amalan salih yang boleh kita lakukan, yang boleh kita perbanyakkan dalam hari-hari tersebut, maka kita berusaha untuk memperbanyakkan daripadanya. Maka ulama menganjurkan supaya hari-hari 10 hari pertama ini dilakukan dengan pelbagai jenis amalan, antaranya memperbanyakkan zikir. Dan ada zikir yang warid untuk dibacakan pada setiap malam daripada malam-malam Zulhijjah, iaitu la ilaha illallah adadal layali wad duhur, yang mungkin insya-Allah akan masuk dalam WhatsApp kita. Banyak yang akan forward daripada zikir daripada 10 hari pertama daripada Zulhijjah. Maka kalau boleh kita amalkan setiap malam, dibacakan daripada zikir tersebut. Diperbanyakkan kita berzikir, bertahlil, bertahmid dan sebagainya secara umum. Akan tetapi zikir ini la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal dan seterusnya, maka diperbanyakkan ataupun kita cuba baca setiap malam. Dan dianjurkan kita juga untuk memperbanyakkan puasa. Pada hari-hari Zulhijjah, terutamanya hari ke-9 Zulhijjah. Bagi yang tidak menunaikan haji, adapun yang menunaikan haji pada hari ke-9 itu, hari Arafah, adalah dianjurkan untuk mereka tidak berpuasa agar supaya mereka mendapat tenaga untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di padang Arafah. Walaupun mungkin tak ramai yang dapat pergi menunaikan haji pada tahun ini, akan tetapi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan mereka-mereka yang berdiri di padang Arafah, walaupun bilangan mereka sikit, akan tetapi dengan keberkatan mereka kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka diterima, dan juga kita termasuk di dalam doa-doa mereka yang berada di padang Arafah pada hari tersebut. Dan moga-moga segala wabak, penyakit dan musibah yang sedang melanda di atas muka bumi ini diangkat dengan sebab adanya mereka-mereka yang berdoa di padang Arafah. Amin ya rabbal alamin. Maka hari-hari 10 hari pertama daripada Zulhijjah ini merupakan hari untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ini secara umum setiap hari kita cuba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum setiap nafas yang berbaki pada diri kita ini, kita cuba untuk dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi terdapat hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah, yang ini dilipat gandakan amalan tersebut, pahala-pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga amalan yang sikit dilipat kali gandakan dengan pahala yang banyak dan mendapatkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa puasa satu hari daripada bulan Zulhijjah ataupun hari-hari Zulhijjah ini digandakan setahun, pahala setahun. Iaitu puasa satu hari mendapat pahala satu tahun puasa. Adapun puasa pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah akan diampunkan dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ini berpuasa pada hari Arafah itu, kita akan diampunkan dosa kita setahun yang lalu dan kita akan diampunkan dosa setahun yang akan datang. Dalam erti kata, jikalau kita melakukan dosa, akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah taubat itu akan diterima. La ilaha illallah. Dan di dalam hadis ini ataupun di dalam riwayat ini, ulama mengatakan bahawa ini merupakan satu berita gembira, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita setahun yang akan datang, maka ianya menunjukkan bahawa insya-Allah umur kita akan dipanjangkan sehingga tahun depan. Iaitu bagaimana untuk nak diampunkan dosa kalau kita sudah meninggal dunia. Iaitu dengan asbab berpuasa pada hari Arafah itu merupakan satu tanda yang akan dipanjangkan umur kita insya-Allah taala. La ilaha illallah. Maka secara umum kita hidupkan hari-hari dan malam-malam daripada Zulhijjah
dengan memperbanyakkan ibadah, dengan menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyakkan sedekah, dan terutamanya zaman di waktu yakni ramai yang berada dalam kesusahan, sedekah pada hari-hari yang mulia seperti ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dengan sedekatus sir, yakni bersedekah dengan keadaan tidak diketahui oleh orang lain dan sebagainya, akan menurunkan, akan menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perbanyakkan semampu mungkin apa-apa amal ibadah yang boleh kita lakukan. La ilaha illallah. Dan antara amalan yang terbaik untuk dilakukan pada hari raya haji secara khusus adalah untuk berkorban. Antara amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji adalah untuk kita korbankan. Naam. Jadi kalau kita ada rezeki untuk berkorban, sehingga ulama mengatakan bahawa berkorban pada hari raya haji ini adalah lebih afdal daripada kita sedekah sunat sepanjang tahun. Yang ini terkadang kita setiap bulan ataupun setiap hari kita mungkin bagi RM2-3, ataupun RM5, RM10 atau sebagainya. La ilaha illallah. Akan tetapi kalau kita kumpul semua itu sepanjang tahun, kemudian setiap tahun kita niatkan agar supaya kita buat korban seekor kambing dan ataupun satu bahagian daripada lembu ataupun unta, maka itu adalah lebih afdal daripada kita bersedekah sepanjang tahun yang sunat tadi. Nak menunjukkan betapa pentingnya. Dan Nabi SAW pada Hajjatul Wada', baginda SAW mengorbankan 63 ekor unta sebagai satu tanda, yakni beliau mengorbankan satu ekor unta untuk setiap tahun daripada umurnya. La ilaha illallah. Mungkin juga bagi mereka-mereka yang ada kemampuan boleh melakukan perkara seperti ini sebagai satu ikutan daripada Nabi Muhammad SAW. Ini mungkin dulu-dulu masa kurang berkemampuan, mungkin kita tak mampu untuk nak korbankan kambing ataupun satu bahagian daripada lembu ataupun unta, tapi bila kita ada kemampuan, mungkin kita boleh qadakan balik untuk tahun-tahun yang lalu, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. La ilaha illallah. Dan pada hari Arafah, pada hari ke-9 Zulhijjah, dianjurkan kita ataupun Nabi SAW menyebutkan bahawa afdalud du'a yaumi Arafah, sebaik-baik, seutama-utama doa pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat lain ditambah yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dibaca, kalau boleh dianjurkan untuk kita baca 1000 kali. Akan tetapi kalau kita tak mampu untuk nak baca 1000 kali, kita baca mengikut kemampuan. Jangan kita tak mampu untuk baca 1000 kali, kita tinggal terus semua sekali. Mungkin kemampuan kita untuk baca 10, 30, 50, 100, mengikut kemampuan masing-masing. Yang penting kita cuba mengikut kemampuan masing-masing. Dalam riwayat ini Nabi SAW menyebutkan bahawa afdalud du'a, sebaik-baik doa pada hari Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Akan tetapi seperti yang kita tahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ini bukanlah satu doa, bahkan ini adalah zikir. Jadi mana doanya? Maka doanya adalah dikatakan bahawa mereka yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 kali, maka doanya akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Begitu juga dianjurkan agar supaya kita membaca daripada surah Al-Ikhlas pada hari Arafah. Yang ini kalau kita boleh lapangkan masa kita pada hari Arafah itu, kalau boleh ambil cuti ataupun sebagainya, kita jadikan hari Arafah itu hari untuk kita perbanyakkan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita memperbanyakkan amalan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana orang-orang berada di Arafah, mereka memperbanyakkan doa, memperbanyakkan rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa mereka diampunkan, agar diberikan taufik saki-baki daripada umur mereka untuk sentiasa melakukan ketaatan dan meninggalkan daripada perkara-perkara yang dilarang. Begitu juga kita, walaupun tidak berada di padang Arafah, kita perbanyakkan. Jadi antara yang kita boleh perbanyakkan adalah la ilaha illallah ini 1000 kali dan qul huwallah al-ikhlas 1000 kali. Dan juga dikatakan bahawa mereka yang membaca surah Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, doanya ataupun keinginannya akan dikabulkan, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sedikit sebanyak tentang amalan-amalan pada hari-hari Zulhijjah
10 hari pertama daripada Zulhijjah, dan juga secara khusus pada hari Arafah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk melakukan yang terbaik daripada apa yang telah kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita di dalam risalah Al-Jami'ah ni kita bahaskan pada pengajian yang lepas tentang As-Sirat. Yang terakhir adalah As-Sirat. Pada hari ini kita akan sebutkan tentang Al-Mizan. Disebutkan di sini, yajibu alaina an nu'min bil mizan yansubuhu al-haq ta'ala yaumil qiyamah yazinu fihi a'malul ibad. Antara perkara yang wajib kita yakini dan imani apa yang akan berlaku pada hari kiamat adalah akan dipersembahkan ataupun akan dinaikkan neraca timbangan, agar supaya amal-amal perbuatan manusia ini akan diperlihat dan dipertimbangkan di hadapan Allah dan juga di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Fa hunaka kifatun lil hasanat wa kifatun lis sayyiat. Satu neraca untuk menimbang daripada amal kebaikan, dan satu lagi untuk menimbang daripada amal buruk. Naam, wa ya sa'da man rajahat hasanatu ala sayyi'atihi. Alangkah berbahagianya seseorang itu apabila mendapati bahawa amalan baiknya itu lebih berat daripada amalan buruknya. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pada hari tersebut melihat bahawa kita punya amalan baik itu lebih daripada amalan buruk kita. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang keadaan ini di dalam Al-Quran dengan mengatakan, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Kami akan letakkan al-mawazin al-qist, iaitu timbangan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi, tidak ada seorang makhluk pun yang akan dizalimi pada hari kiamat nanti. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha. Jikalau ianya satu zarrah, satu atom pun, maka ianya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kafa bina hasibin. Dan neraca timbangan ini seperti yang disebutkan di dalam hadis ataupun seperti yang disebutkan dalam riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kullu kifatin mithlu bainas sama'i wal ard. Setiap daripada neraca timbangan ini adalah besarnya seperti langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat lain menyebutkan bahawa jikalau 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa-apa yang terdapat di dalamnya diletakkan di dalam satu neraca, di dalam sebelah neraca tadi, maka la wasi'athu, maka akan mampu untuk menampung 7 petala langit dan 7 petala bumi dan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Wa hadzal mizan kama ja'a fil athar annahu kifatun. Naam. La ilaha illallah. Apa yang dimaksudkan neraca ini akan dijadikan sangat besar, yakni neraca itu sangat besar, agar supaya apa, setiap amalan manusia, walaupun terkadang amalan manusia itu merupakan satu amalan yang maknawi, yakni bukanlah satu amalan yang dapat lihat. Sebagai contoh, amal perbuatan kebaikan, birrul walidain, melakukan kebaikan kepada, berbakti kepada kedua ibu bapa, ataupun silaturahim. Ini merupakan satu amalan yang tak nampak. Akan tetapi pada hari kiamat nanti, segala perkara yang tidak nampak itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dijadikan dalam bentuk yang boleh dilihat. Maka amalan baik akan diperlihatkan dalam bentuk yang baik, amalan yang buruk akan diperlihatkan dalam bentuk yang buruk, yakni sehingga setiap daripada amalan itu dapat akan ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fatudau amal salihah ka suratil jasad, yakni setiap amalan itu akan diberikan jasad oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ini akan ditimbang. Naam, thumma ba'da dhalika tahsul al-muqasah in kanat kifah hasanah. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dan disebutkan bahawa antara perkara yang paling berat yang ditimbangkan pada hari kiamat itu adalah akhlak yang mulia. Antara perkara yang paling berat ditimbang di atas neraca timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau berkata, athqalu ma yudha'u fil mizan yaumal qiyamah husnul khuluq. Ya, ini sebaik-baik amalan yang akan memberatkan neraca timbangan pada hari kiamat nanti adalah husnul khuluq. Dalam riwayat lain disebutkan ataupun diterangkan tentang husnul khuluq. Apakah itu akhlak yang mulia? Maka diterangkan bahawa
yakni memaafkan orang yang menzalimi kita. Yakni apabila kita memaafkan orang yang menzalimi kita, itu merupakan salah satu tanda akhlak yang mulia. Kemudian silman qata'ak, yakni menyambung tali silaturahim bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim kepada kita. Silman qata'ak, maka al-wasil laisa al-mukafi' al-wasil. Nabi SAW sebutkan, yakni orang yang menyambung tali silaturahim itu bukanlah orang yang berbuat baik kepada orang yang buat baik kepada dia, akan tetapi orang yang menyambung silaturahim itu adalah orang yang keluarga dia yang lain itu memutuskan silaturahim, kemudian dia yang menyambung silaturahim tersebut. Naam, silman qata'a wa'fu amman zalamak, dan memaafkan orang yang menzalimi kamu, wa'ti man haramak, dan juga la ilaha illallah, dan juga kita memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Maka itu antara salah satu daripada husnul khuluq. Kerana terkadang kita ingatkan akhlak yang baik ni untuk kita buat baik dekat orang bila orang lain buat baik, tapi hakikat akhlak yang mulia ini adalah apabila orang menzalimi kita, kita mampu memaafkan mereka. Apabila orang lain tidak memberi, kita mampu memberi kepada mereka. Ataupun apabila orang menyebabkan orang lain itu menjadi sebab kita tidak mendapat sesuatu perkara, maka kita beri kepada dia. Ini menunjukkan akhlak yang mulia sehingga kita memberi kepada mereka. Wahakadha. Dan contoh-contoh seperti ini ditunjukkan sendiri oleh Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewaris Nabi Muhammad SAW yang benar-benar mengikuti daripada akhlak dan sifatnya Nabi Muhammad SAW. Maka salah satu cara untuk kita mendapat daripada akhlak ini adalah untuk kita mempelajari daripada sirahnya Rasulullah SAW, membaca daripada sirahnya sahabat-sahabat Nabi SAW, membaca daripada sifat-sifat orang-orang saleh dan orang-orang yang beramal dengan ilmu mereka, sehingga apabila kita mendengar kisah mereka, maka insya-Allah akan mudah untuk kita mengikuti daripada perjalanan mereka. Itu perkara yang terkait dengan al-mizan, iaitu timbangan, neraca timbangan. Perkara yang paling berat yang akan ditimbang pada hari kiamat adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Begitu juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahawa at-tahuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan, yakni kebersihan adalah sebahagian daripada iman, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun mengucapkan subhanallah tamla'ul mizan, ianya akan memenuhkan daripada neraca timbangan, ini akan memberatkan daripada neraca timbangan. Dalam hadis lain ataupun hadis yang terakhir dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari rahimahullahu taala, disebutkan bahawa kalimatan khafifatan 'alal lisan, ada dua perkataan yang sangat mudah untuk disebutkan dengan lidah, thaqilatan fil mizan, akan tetapi ini sungguh berat di neraca timbangan pada hari kiamat. Habibatan ilar rahman, sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba itu menyebutkan subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, maka ia akan menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkataan yang mudah ataupun dua zikir yang mudah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, akan tetapi ianya akan memberatkan neraca timbangan seseorang. Dan alhamdulillah tadi di dalam ratibnya al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad telah kita bacakan 3 kali daripada subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah. Kan tetapi kalau kita dapat istiqamah membaca daripada ratib secara harian, maka alhamdulillah ini akan memberatkan dengan izin Allah neraca timbangan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau kita dapat ajak ahli keluarga kita juga untuk duduk sama-sama untuk membaca, ini akan jadi lebih baik, menjadi lebih baik. Itu yang terkait dengan al-mizan. Kemudian yang seterusnya adalah al-haud. Haud ni apa? Adalah telaga. Haud merupakan telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nahrun fil jannah alaihi mizaban tasubban minal jannah atau minal firdaus kama jaa fi riwayat. Jaa fi sahih Muslim anhu sallallahu alaihi wasallam wa nahrun fil jannah a'tanihi wa kana fi madhharil imtinan. Naam, al-haud, telaga merupakan likulli nabiyyin haudun, kata Nabi SAW. Setiap Nabi mempunyai telaga pada hari kiamat, dan aku berbangga dengan telagaku
dengan telagaku, dan aku berharap umat aku yang paling ramai untuk mendatangi daripada telagaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Disebutkan dalam riwayat bahawa Nabi SAW mengatakan bahawa besar telagaku itu satu bulan perjalanan, dan juga bilangan gelas yang boleh diminum daripada telaganya Rasulullah SAW itu sebanyak bintang di langit, banyaknya. Akan tetapi sebahagian ulama mengatakan bahawa ada sebahagian yang beriman, orang mukmin, akan hilang haus mereka dengan minum daripada air daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada orang yang dipilih, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, mereka akan hilang haus mereka kerana minum daripada tapak tangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Bukan kerana kemanisan air tersebut, akan tetapi kerana mereka itu dapat peluang untuk minum directly daripada tangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Yang mana sebahagian sahabat mengatakan bahawa apabila mereka bersalaman dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah mendapati tangan yang lebih lembut daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah mereka bau wangian yang lebih wangi daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bersalaman dengan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk minum daripada air telaganya Rasulullah, daripada tapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bau daripada wangian yang dibaui oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Naam. Dan disebutkan bahawa orang yang pertama yang akan mendatangi daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah daripada orang-orang fakir, kaum muhajirin. Mereka akan mendatangi daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan ada beberapa golongan yang dihalang ataupun yang tidak dapat mendatangi daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Naam, siapakah mereka? Wa yusaddu 'anil haud ahlun nifaq, mereka yang bersifat munafik wal iyadzubillah, wal murtaddun, wa kullu mu'lin lil kaba'ir, dan juga mereka-mereka yang menzahirkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan, dan mereka-mereka yang memandang remeh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzubillah tabaraka wa taala. Semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang menjauhkan kita daripada mendapat kemuliaan pada hari kiamat nanti. La ilaha illallah. Nah, dan dikatakan bahawa pada hari tersebut selain daripada Rasulullah yang akan beri minum adalah ahli keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan sebahagian daripada sahabat-sahabat akan memberi minum kepada orang-orang yang beriman. Akan tetapi orang yang paling istimewa, VVIP, adalah orang yang dapat minum directly daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan di sini dan lain-lain perkara akhirat dan barzakh seperti soalan dua malaikat, azab kubur dan nikmat di dalamnya. Nah, antara yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah perkara yang terkait dengan Al-Hashr, kebangkitan. Wa mimma yajib 'alal mu'min an yu'min bih, antara perkara yang wajib untuk kita beriman bahawa kita akan dibangkitkan daripada kubur dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Wa khurujun nas min quburihim, yakni wa anna kulla man mata fi dhahri hadhihi al-ard sayati alayhi yawm yaqum min qabrih, yakni setiap orang yang akan meninggal dunia, setiap orang yang hidup di atas muka bumi ini dan meninggal, mereka akan dibangunkan daripada kubur mereka. Disebutkan secara umum kubur, walaupun ada manusia yang tidak dikuburkan, ada yang dicampakkan ataupun ditenggelamkan di dalam lautan, ataupun ada mereka yang dibakar dan sebagainya, mereka juga akan dibangkitkan pada hari kiamat. Akan tetapi disebutkan kubur secara umum kerana kebanyakan manusia itu sewaktu apabila meninggal dunia mereka akan dikuburkan. Yuhsyaru min qabrihi kama wudi', mereka akan dibangunkan daripada kubur mereka seperti mana mereka diletakkan. Dalam riwayat lain disebutkan bahawa yuhsyarun nas ala ma mata alaih,
manusia itu akan dibangunkan, dibangkitkan pada hari kiamat seperti mana atas perkara apa yang mereka meninggal dunia. Ini kalau mereka meninggal dunia dalam keadaan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Rasulullah, ini sewaktu melakukan ketaatan dan sebagainya. Seperti sebahagian daripada orang-orang salih ini, mereka meninggal dunia dalam sembahyang, maka mereka akan dibangunkan dalam keadaan yang mulia. Dalam ayat Al-Quran disebutkan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda, pada hari yang mana kami akan bangkitkan orang-orang yang bertakwa itu dalam golongan yang mulia, kelompok-kelompok yang mulia. Disebutkan bahawa golongan yang mulia ini, yakni mereka ada entourage, mereka ada seakan-akan ada kereta yang akan datang mengambil mereka, ataupun ada binatang tunggangan yang akan mereka naiki, kerana apabila hari kiamat nanti keadaan yang sangat kecoh, yakni manusia sangat ramai, zahmah, yakni traffic jam di padang mahsyar. Akan tetapi orang-orang yang dimuliakan, mereka akan dibangkitkan dan akan seakan-akan ada driver dan ada tunggangan yang mereka akan naik, sehingga mereka ini akan dibawa ke naungan arasy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, jaa al-kafir ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu 'idhaman qad nakharahu as-sus. Qala ya Rasulullah idza sirtu hakadha wa fattat al-'idham amama 'ainayhi sallallahu alaihi wasallam ayab'athuni Allah? Qala na'am wa yudkhiluka an-nar. La ilaha illallah. Disebutkan bahawa ada seorang kafir mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata kepada Rasulullah, dia bawa satu tulang yang dah reput, kemudian dia bawa tulang yang reput itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah apabila aku menjadi reput seperti ini, kemudian dihancurkan tulang tadi itu dengan tangan dia, adakah aku akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seakan-akan mengingkari hari kebangkitan, seakan-akan dia mengingkari hari kebangkitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, na'am, ya, kamu akan dibangkitkan kamu akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala wal iyad billah. Kerana Nabi tahu yang dia ni akan yakni pertanyaannya itu bukanlah untuk mendapatkan kebenaran, akan tetapi pertanyaannya itu adalah seakan-akan menidakkan perkara tersebut, tidak mempercayai akan hari kebangkitan. Dan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Naam, dan kami memberikan perumpamaan tentang satu orang yang mana dia melupakan akan penciptanya, khalqah qala man yuhyil 'idham, dan dia mengatakan bahawa siapa yang akan membangkitkan ataupun menghidupkan kembali tulang belulang yang telah hancur. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, katakanlah wahai Muhammad, zat yang telah menciptakan mereka itu pada awalnya juga mampu untuk mengulangi daripada ciptaan tersebut ataupun untuk membangkitkan mereka daripada kematian tersebut. Wa huwa bikulli khalqin alim. La ilaha illallah. Naam, dan kemudian adalah an-nashr, akan dibawa seluruh makhluk itu kepada mahsyar. Sauqul ibad min quburihim ila ardil mahsyar. Itu antara perkara yang akan berlaku pada hari kiamat. Wa syafa'ah, syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan syafaat ini ada bermacam-macam jenis. Ada syafaat yang mana dengan syafaat tersebut akan dipercepatkan hari penghisapan ataupun waktu untuk manusia itu diperhitungkan amalan mereka itu. Sebelum berlakunya hari perhitungan ataupun waktu dihitung amalan manusia, manusia terpaksa tunggu dengan keadaan yang lama dalam keadaan ketakutan. Maka dengan keberkatan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipercepatkan perkara tersebut, proses tersebut. Ada juga syafaat yang diberikan untuk menaikkan darjat orang-orang yang telah berada dalam syurga. Sebagai contoh, orang ni dia punya syurga je syurga Adan sebagai contoh, akan tetapi dengan berkat syafaat dia akan dinaikkan mungkin ke Jannatul Firdaus. Ataupun orang yang telah ditetapkan untuk masuk ke dalam neraka, akan tetapi dengan keberkatan syafaat maka mereka tak perlu untuk masuk syurga, tak perlu untuk masuk neraka dan dapat dimasukkan ke dalam terus ke dalam syurga. Ada juga yang terpaksa masuk ke dalam neraka, akan tetapi dengan berkat syafaat mereka dapat dikeluarkan dengan lebih awal. Wa hakadha, perbezaan syafaat-syafaat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para nabi, para malaikat dan para orang-orang yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti orang yang meninggal syahid, orang-orang yang menghafal Al-Quran dan sebagainya.
La ilaha illallah. Naam. Kemudian tatayur suhuf wa ru'yati wajhillah, dan antara perkara yang akan berlaku di akhirat selepas dimasukkan ke dalam syurga, selepas orang-orang beriman dimasukkan ke dalam syurga adalah untuk melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu ragu-ragu untuk melihat bulan yang penuh pada malam, yakni pada bulan? Adakah kamu ragu-ragu untuk melihat bulan penuh pada waktunya, yakni bila pertengahan bulan penuh? Adakah kamu ragu-ragu untuk melihat bulan yang penuh itu pada pertengahan bulan? Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, la ya Rasulullah, yakni pasti pada pertengahan bulan itu kami akan nampak daripada bulan itu penuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kamu akan melihat daripada Tuhan kamu, kama tarawnal qamar fi lailatil muqmirah. Maka seperti mana kamu melihat bulan penuh pada waktunya, kamu juga akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana kamu melihat kepada bulan yang penuh tersebut, dengan cara yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian disebutkan di sini tentang barzakh. Apakah itu barzakh? Manzilah bainad dunya wal akhirah, yakni tempat persinggahan di antara dunia dan akhirah, ataupun alam di antara dunia dan akhirat. Wa huwa faslun bainad dunya wal akhirah awwalu manzilah min manazil al akhirah, dan alam barzakh itu merupakan tempat pertama daripada tempat-tempat di akhirat. Disebutkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabr awwal manzil min manazil al akhirah. Syurga kubur itu merupakan tempat persinggahan pertama daripada persinggahan di akhirat. Kalau seseorang itu berjaya pada tempat persinggahan pertama, maka yang akan datang selepas kubur itu lebih mudah dan lebih senang. Akan tetapi kalau dekat persinggahan pertama itu dipersulitkan urusannya, maka yang akan datang selepas itu lebih teruk. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah. Naam. Dan juga disebutkan juga di sini seperti soalan dua malaikat. Hendaklah kita beriman dan meyakini bahawa akan ada soalan-soalan yang akan ditujukan kepada kita apabila kita diletakkan di dalam kubur. Manil ladzi sayaqum bil as'ilah hadhihi huma munkar wa nakir. Siapa yang akan tanyakan soalan ini? Munkar dan nakir dipertugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ataupun mempermudahkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, iaitu dengan kalimah la ilaha illallah di dunia dan di akhirat. Maksudnya seperti mana dekat dunia ini mereka mampu untuk mengatakan perkataan yang benar, mengucapkan perkataan yang benar, begitu juga di akhirat mereka akan dibantu untuk mengucap perkataan yang benar. Antara soalan yang akan ditanyakan adalah, siapakah Tuhan kamu, apakah agama kamu, siapakah Nabi kamu, di manakah kiblat kamu, dan siapakah saudara-saudara kamu. Fa in huwa munafiq fil ijabah an hadhil asilah kana najian. Fa in huwa muwaffaq fil ijabah an hadhil as'ilah kana najian. Kalau dia diberi taufik untuk menjawab soalan dengan betul, maka dia akan berjaya. Wa in huwa makhdhulun lam yuwaffaq fil ijabah an hadhil as'ilah, jikalau dia tidak diberikan taufik, maka dia akan rugi ataupun dia akan fail, tidak akan lulus daripada soalan-soalan tersebut. La ilaha illallah. Kalau seseorang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, bagaimana mungkin dia dapat jawab Allah itu Tuhan dia dekat akhirat? Kalau dia tidak beramal dengan amalan agama Islam di dunia, bagaimana mungkin dia akan dapat jawab Islam adalah agamaku? Kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kalau dia tidak merindui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak duduk bersama orang-orang yang mencintai dan merindui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin di akhirat nanti dia akan dapat mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia tidak menghidupkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia tidak beramal dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia tidak akan mampu untuk menjawab bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Wa an qiblatih, dari mana kiblatnya, kalau dia tidak pernah sembahyang, waliyadzubillah, terkadang orang Islam sendiri tak tahu kiblatnya dekat dunia lagi dia dah tak tahu kiblat dia kat mana, apatah lagi di akhirat. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. Allahu Akbar. Naam, wa ikhwanih, dan saudaranya. Kalau dia tidak melakukan kebaikan, al-muslim man salim al-muslimuna min lisani wa yadih, seorang Islam itu adalah orang yang selamat daripada saudara yang Islam itu keburukan lidah dan tangannya, perbuatannya. Maka kalau dia banyak melakukan mudarat kepada orang-orang Islam yang lain, maka sudah pasti dia tidak akan mampu untuk menjawab bahawa orang-orang Islam itu adalah saudara-saudaranya. Nah, disebutkan bahawa antara azab yang dikenakan di dalam kubur ini adalah terkadang apabila jawab soalan salah, maka Munkar dan Nakir itu akan ketuk guna mitrakah, guna tukul besi pada kepala orang yang disoal tersebut. Yaghusu fil ard 70 dhira'an aw nahwi dhalik. Maka dengan satu ketukan dengan mitrakah tadi, dengan tukul besi tadi, dia akan tenggelam di dalam bumi itu 70 hasta. La ilaha illallah. Itu baru satu ketukan. Wa in kana muwaffaqan fil ijabah qila lahu nim naumatal arus fi qabrik. Adapun bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab dengan soalan yang betul, maka akan dikatakan kepada mereka, tidurlah seperti tidurnya pengantin baru di dalam kubur kamu, dan kamu tidak akan dikejutkan melainkan daripada orang yang paling kamu cintai. Malaikat kata kamu tidur dan kamu tak akan bangun kecuali kamu dikejutkan dengan orang yang paling kamu kasihi. La ilaha illallah. Naam. Disebutkan bahawa Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bahawa apabila disebutkan tentang api neraka dan azab kubur, disebutkan apabila disebutkan kepadanya tentang api neraka ataupun azab neraka, terkadang dia tidak terkesan sangat seperti mana dia terkesan apabila disebutkan tentang azab kubur. La ilaha illallah. Kana yarta'ish wa ta'khudhuhu ghashyah wa rubbama baka wa rubbama yabki bukaan syadidan faqila lahu ma la ya khalifat Rasulillah. Maka orang-orang yang berada di sekeliling Sayyidina Uthman bin Affan akan bertanya, ya khalifat Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, yakni apakah yang menyebabkan kamu menangis dengan keadaan yang dengan menangis terisak-isak dan seakan-akan kamu takut tentang kubur dan azab kubur. Maka dia menjawab, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabr awwal manzil min manazilil akhirah. Kubur itu merupakan persinggahan yang pertama daripada persinggahan akhirat. Kalau seseorang itu terselamat daripadanya, maka apa-apa yang selepas itu adalah lebih mudah. Akan tetapi kalau dalam kubur dah banyak kesulitan berlaku, maka apa yang akan dihadapi selepas itu lebih teruk. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Naam. InsyaAllah kita berhenti dahulu di sini, dan insyaAllah kita akan sambung berkenaan dengan Alkitab, Kalamullah, Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan daripada yang ini Kalamullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk melakukan setiap perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat melakukan daripada amal-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk kita dapat menghidupkan hari-hari Zulhijjah kita dengan amalan
yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khairi wa nukfa kulla syarr. ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.